Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ramadan ke-16. InsyaAllah kita dah malam ke-17 Ramadan. Hari ini saya sambung hati-hati menjaga hati, dengan sambung lagi dengan penyakit hati yang tengil semalam tu. So hari ini insyaAllah saya sambung dengan tengil yang yang kedua, iaitu egois. Okay, sebelum kita mulakan, kita teruskan dengan bahagian egois ni. Apa kata kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah, sambil kita niatkan semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Okay, seperti yang saya kongsikan sebelum ni, kita tahu kita kena sedar diri. Kalau kita ada penyakit hati ni, supaya kita ni kita dapat bersihkan hati yang kotor ni, supaya tak kita mengelakkan supaya kita daripada memiliki hati yang terus jadi sakit, dan kita kena bersihkan supaya dia tak melarat menjadi hati yang mati. Saya mengkongsikan semalam bagaimana daripada Ustaz Agim saya dapat penyakit hati ni, iaitu Ustaz Agim buat akronim tengil, T-E-N-G-I-L kan, iaitu singkatan bagi T iaitu takabur, sombong, E egois, orang penting diri, N itu norak kalau dalam bahasa Indonesia, itu berlebihan, orang yang sungguh suka berlebih menunjuk. G itu pula adalah galak atau penggarang, I adalah iri, dengki, L itu adalah licik, iaitu pandai menipu. Okay. Semalam dah kongsikan tentang takabur, sombong. So bagaimana kita melatih diri menjadi untuk elak menjadi sombong, takabur, kita melatih diri jadi tawaduk. Mulakan dari rumah lagi dengan mengamalkan 2M dan 2T, iaitu apa? Maaf, minta izin, tolong dan terima kasih. Okay, hari ini insya-Allah saya sambung dengan yang kedua, iaitu egois. Penyakit hati egois. Okay, iaitu penting diri sendiri. Okay, sebenarnya darjat seseorang tu tak diukur dengan apa yang kita miliki. Sebenarnya orang yang banyak wang tu tak dipandang Allah pun, tapi orang yang banyak sedekah itulah yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan orang yang banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu ni belum tentu disukai Allah, tetapi orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain dari ilmunya itu, itulah yang akan disukai Allah. Oleh kerana itu adalah penting untuk kita berniat dengan mengambil kesempatan dalam kehidupan ini untuk selalu memberi manfaat pada orang lain. Google Murabi cakap pencen kubur. Pakai pencen kubur kita ni, salah satunya padanya ni lah kita memberi manfaat pada orang lain. Okay. Bila cerita pasal ego ni kan, sebenarnya ego ataupun rasa sedar akan diri sendiri ni, sebenarnya ego tu normal. Tetapi yang tak normal tu bila kita menjadi egois. Iaitu ego, memang semua orang ada ego, macam dia rasa berkenaan diri dia sendiri kan. Tapi egois ni adalah orang yang selalu pentingkan diri sendiri. Contoh terbaik macam inilah. Kalau kita biasalah sekarang dah ni LRT ke MRT ke komuter ataupun bas kan, public transport ni, saya percaya kita ramailah dapat most of us, kebanyakan kita dah lalui peristiwa ni, situasi macam ni. Walaupun selalu kat dalam public transport tu ada tempat duduk dihaskan untuk macam orang yang memerlukan, seperti ibu mengandung, warga emas, OKU. Tapi ada saja tanpa segan silu yang duduk kat tempat kat itu masa tengah crowd ramai kan, tengah orang ramai tu. Malah ketika sedang ramai tu, bukan saja tempat dia khaskan tu ada ibu mengandung atau orang tua, dia orang macam tak peduli tau. Ada yang tengah berdiri ke, macam nampak memerlukan, dia macam buat macam nampak tak nampak aja, sibuk dengan handphone masing-masing, asyik tunduk je. Ada yang buat tidur ataupun memang tidur letih, ataupun ada sedang berborak sampai kita nampak terlalu, sebab kita jadi itu kenapa? Terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal kalau kita mengalah itu, apa salahnya? Sebenarnya mengalah itu adalah kebaikan yang lebih baik. Hakikatnya kalau kita senyum, kita ramah, kita memberikan kemuliaan itu pada orang lain, Masya Allah, sebenarnya ia akan membuatkan kita rasa lebih bahagia sebenarnya. Penyakit egois ni juga kan, sebenarnya ada dalam setiap urusan seharian kita. Kita cuma sedar tak sedar je. Sebagai contoh, apabila kita beli barang, tak kiralah kat kedai
runcit kat kuih kat warung tepi jalan ke, atau membeli kain di kat kedai-kedai mana ke. Macam kalau kita berurusan tak kira lah, berniaga ke dengan orang jual kain ke, dengan tailor ke, dengan apa ke, kita apa, asyik nak murah aja. Tawar menawar tu kalau boleh nak sampai harga yang dirasakan paling murah. Sampai macam kita rasa Allah Akbar, kalau boleh harga RM10 tu nak sampai jadi RM1. Ada semuanya kita rasa macam bangga pula aku dapat turunkan harga tu. Macam kita dapat macam kalau kita pergi mana-mana kan, dengan rasa bangga, dengan very proud kita akan cerita kawan tu, aku dapat tawar sampai daripada RM10 sampai RM1 benda tu. Something yang macam kita rasa, rasa seronok, bangga diri pula. Padahal seringkali kita kena asyik persoalkan harga apa, kena fikir tau. Adakah kita fikir pasal peniaga tu? Kita asyik persoalkan harga modal dia. Padahal kita macam kita kata apa? Macam kita bersangka buruk pada peniaga tu, asyik macam nak tekan harga kita lah, cekik darah lah. Sometimes kita kadang cakap nak cepat naik haji lah tu, asyik cekik darah aja. Padahal kita tak pernah pentingkan apa, tak pernah fikir pasal apa yang dilaluinya. Kita apa yang kita fikir, kita pentingkan kita untung saja. Tak fikir pasal peniaga tu punya penat lelah, modal dia, untung rugi dia. Allah Akbar. Kalau dalam meter jiwa kita tu kan, kita back tu, kita tengok balik spektrum jiwa tu, spiritual meter kita tu, kita macam ni kan, kita akan berada pada apa? -3. Ingat tak? -3 tu adalah perasaan tamak, penting diri sendiri. So ini adalah salah satu pada sifat-sifat nafsu yang menguasai diri kita. Inilah salah satu penyakit hati yang ada dalam diri kita, sampai kita tak hirau ke orang lain, tak faham ke orang lain, tak peduli ke orang lain. Apa yang kita pentingkan adalah aku untung dah, lantaklah apa jadi ke orang tu. Padahal kalau kita tak banyak soal, kita beli saja kuih tu ke, kita berikan sebagai sedekah ataupun doakan mereka dimurahkan rezeki, yang menjual akan rasa bahagia. Kita pun sebenarnya akan rasa bahagia. Kita tak sedar tak, kadang-kadang yang menjual tu akan dia rasa kebaikan apa yang kita bagi, kata malah kita tak tahu, mungkin dia mendoakan kita. Dia mendoakan kita, mendoakan kebahagiaan kita, mendoakan rezeki kita. Sebab apa? Kita macam dah kita bahagikan dia orang. Kalau kita asyik nak untung je, duk fikir pasal rugi kita je, tanpa kita fikir pasal kerugian orang lain, kita tahu silap-silap ada yang mendoakan tak elok untuk kita. Bila kita berlaku kasar dengan orang kan, dengan peniaga tu ke apa, sampai kita sanggup merendahkan dia, mengherdik dia, membentak dia. Mana tahu kat belakang dia sampai bengang kita kan, tak puas hati kita, dia mendoakan yang tak elok untuk kita. Mana kita nak kita berbaik pada orang, doakan untuk kita, ataupun kita nak macam ni pun silaturahim kadang, sebab inilah sekarang silaturahim pun boleh terputus kan, terutamanya bila kita berurusan berniaga dengan saudara mara, dengan kawan-kawan. Dengan kawan lagi lah, asal kawan berniaga sikit lah kita ada, takkan tak ada harga kawan, takkan tak ada harga saudara mara. Asyik nak fikir apa yang kita dapat, apa yang kita untung. Sebab saya teringat ada partner cakap kalau ilmu dalam ilmu minat rezeki dia sebut apa, dengan gratis rezeki, iaitu kita ni hanya nak benda percuma je, nak benda free je, nak ada benda yang kita nak macam kita meminta-minta je. So sebenarnya kita mau tahu kan, tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Macam kita sebenarnya kita macam meminta-minta lah. Kita minta benda murah, kita minta benda percuma. Kalau kita beli barang tak tambah Ramadan ni kan, beli akan tanyalah, tak adakah diskaun raya-raya ni? Tak ada dapat apa-apa free ke? Takkan tak ada kot. Tak ada ke dapat? Asyik minta je kan, kita meminta. Saya tengok macam Pak Nas cakap, even macam kalau kita kawan pergi melancong mana-mana kan, kita paling banyak kita minta apa? Jangan lupa fridge magnet untuk aku satu. Tu meminta tu. Kita asyik nak benda free je. Kita benda macam ni, kita kadang kita sampai tak sedar benda ni adalah boleh, daripada benda kecil ni dia akan develop menjadi kita punya penyakit hati, sebab kita nak apa yang untung kita, tanpa kita fikir. Kita seorang minta kat dia fridge magnet free. Kalau 10 orang pada kawan dia minta, kadang pergi overseas tu, satu benda tu sampai, kalau pergi Europe apa, sampai berapa ringgit. Fikirlah pula dia punya belanja pula kan. Kalau tak bagi, mula kita kata kedekut lah, apalah. Kita dah pula cakap tak baik pasal dia. So, jadi kalau kita sering merasakan kita akan beruntung apabila kita yang untung, tapi sebenarnya adalah kita akan beruntung apabila kita menguntungkan orang lain.
So kita kena ubah sikap kita yang duk fikir aku akan beruntung kalau aku untung. Padahal sebenarnya kita akan beruntung kalau kita menguntungkan orang lain. Macam Pak Nas, Buana Maya, Agim juga selalu cakap, rezeki kita terletak kepada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. So bila kita membahagiakan orang lain, kita muliakan orang lain, insya-Allah rezeki kita datang. So kalau kita hendak rezeki, rezeki kita nak diberkati, kita banyakkanlah bersedekah. Ketahuilah kita tak memiliki sesuatu, ia belum tentu lagi menjadi rezeki kita. Kalau tak bersedekah, ia sudah menjadi, kalau kita bersedekah, insya-Allah dia akan menjadi rezeki kita. Ni saya kongsilah daripada satu cerita daripada kisah daripada hadis. Kala masa tu Rasulullah sembelih seekor kambing. Selepas tu Rasulullah tanya pada isteri dia untuk disuruh isteri dia untuk bahagikan daging-daging tersebut kepada orang lain semua. Kemudian Rasulullah SAW tanya, wahai Aisyah, bagaimana dari kambing itu yang masih belum tersisa? Maksudnya masih belum diagarikan kan. So Siti Aisyah menjawab, semua sudah diberikan kepada orang lain, tidak ada yang tersisa kecuali paha kambing ni. So maka Rasulullah SAW pun mengatakan, okey, seluruh kambing tu sudah menjadi rezeki kita, tetapi yang tinggal paha inilah yang belum tentu akan menjadi rezeki kita. Belum dimakan dan disedekahkan pun tidak. Maknanya apa yang dimasukkan, semua yang kita dah bagi tu sebab dia dah bagi sedekah, maknanya tu dah menjadi rezeki kita. Tapi yang tinggal tu belum tentu menjadi rezeki kita sebab kita pun belum makan benda tu lagi, dan disedekah pun tidak lagi. Jadi sesungguhnya kita kena tengok ke sini yang mana harta kita ni yang telah disedekahkan, itulah harta yang benar-benar milik kita. Dan yang mana belum diberikan, itu belum tentu menjadi milik kita. Kena faham benda ni. So harta kita yang dah disedekahkan, itulah harta yang sebenar-benarnya milik kita. Yang belum diberikan itulah belum tentu menjadi milik kita. So kita kena ingat benda tu. So maknanya dengan bersedekah dan selalu kita fikirkan keuntungan orang lain, ia dapat melatih diri kita untuk tidak mendapat penyakit hati ni, iaitu egois. Supaya kita dapat latih kita untuk hati ini akan selalu menjadi hati yang sihat. Kita mencari rezeki dan menjemput rezeki dengan bersedekah, memuliakan orang lain, supaya kita dapat banyak lagi rezeki. Didiklah anak-anak jangan kedekut untuk bersedekah. Kita harus latih diri menjadi egois, latih diri agar tidak menjadi egois dengan membuang perasaan pentingan diri. Dan yang perlu ada lebih banyak kita lakukan sesuatu yang beri manfaat pada orang lain. Kena ingat sesungguhnya kita tidak akan bahagia dengan banyak memiliki sesuatu, tetapi kita akan lebih bahagia apabila kita banyak memberi manfaat kepada orang lain. Malah ia akan berikan, mengeratkan lagi silaturahim dengan kita. Yang penting, saya selalu ingat apa Ustaz Agim cakap ni, lakukan dan lupakan. Lakukan dan lupakan, terutamanya dalam hal sedekah ni. Sebab Allah paling suka kita ingatkan kebaikan orang pada kita, bukan kita ingatkan kebaikan kita pada orang lain. InsyaAllah kalau kita lakukan dan lupakan, kita akan bahagia. Hati kita akan bahagia, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Esok saya akan sambung pula dengan tengil yang seterusnya, iaitu N. T-E-N. N itu adalah norak, itu berlebihan. Dalam bahasa Indonesia, norak itu adalah berlebihan. Orang yang suka lebih-lebih, menunjuk-nunjuk lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Yang penting kena ingat, kita tak akan bahagia dengan memiliki sesuatu, tapi kita akan lebih bahagia dengan banyak memberi manfaat pada orang lain. Lakukan, lupakan, insya-Allah. Okay, terima kasih semua yang bersama saya. Semoga kalian semua dikurniakan lalu kadarnya, dipertemukan lalu kadarnya. Sentiasa dilindungi Allah, sentiasa diberkatinya, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang bertakwa, dikurniakan taufik hidayahnya, sentiasa berbuat baik dan sentiasa memberi manfaat pada orang lain, dan sentiasa bersyukur. Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.